Kita tengok apa dia kata dalam ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza talaqtumun nisa, apabila kamu nak talak akan perempuan, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka hendaklah kamu talak akan mereka itu bagi iddah mereka itu. Yang ni sepatutnya dengan talak masa suci, supaya mereka mendapat iddah itu. Dia nak bagi tahu dekat kita, kata talak ni adalah satu benda yang tidak haram, tetapi Allah tak suka. Dalam hadis Nabi SAW dia kata, abghadul halali ila Allah at-talaq. Benda halal di sisi Allah tapi Tuhan cukup marah, ialah laki-laki menggunakan kuasa talak. Dibenarkan berlaku perceraian, tapi Tuhan tak suka kepada orang yang bercerai. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat daripada Ibnu Abi Hatim, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ceraikan isteri dia yang bernama Hafsah. Hafsah ni anak siapa? Anak Umar Al-Khattab. Nabi pernah ceraikan Hafsah. Dan apabila Hafsah diceraikan, dia pun dah cerai, ambil beg, balik rumah pak dia, rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat 1 surah At-Talaq ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serentak dengan itu, Jibril mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan Nabi supaya rujuk balik kepada Hafsah. Dan Jibril kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kamu rujuk balik Hafsah ni kerana Hafsah adalah satu orang isteri yang kuat berpuasa sunat. Kerana Hafsah adalah satu orang isteri yang kuat salat malam. Kerana Hafsah adalah satu orang isteri yang akan kekal menjadi isteri kamu di syurga. Nabi SAW serentak dengan turun ayat 1 yang kita tengah duk baca ni, serentak dengan Jibril mai kata lagu tu, dia cepat-cepat pergi balik ke rumah Umar, rujuk balik, bawa balik Hafsah ke rumah dia. Itu menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Berlakunya benda ni ialah kerana nak dijadikan pengajaran kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa bila berlaku cerai di sana ada rujuk. Dia nampak yang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsu al-iddah, dan hingga jaga olehmu akan tempoh iddah itu supaya kamu dapat rujuk balik kepada dia. Wa ahsu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala perintah kita suruh jaga tu bilangan hari iddah itu. Kalau satu isteri diceraikan oleh suami, dia ada 3 kali suci. Dalam tempoh 3 kali suci, 3 kali datang haid suci, datang haid suci, datang haid suci, dalam tempoh itu lebih kurang kita kata 3 bulan itu. Dalam tempoh itu, hopefully, harap-harap suami ni dah kembali waras dan dia boleh fikir elok balik, kerana Allah memberi kepada dia masa yang secukupnya untuk nak balik kepada kehidupan suami isteri. Maka dengan harapan dalam tempoh iddah itu, dia boleh pergi rujuk balik, ambil balik isteri dia menjadi isteri dia. Pasal apa? Pasal Islam tidak suka perceraian. Maka ayat ni kata wa ahsul iddah, maka hendaklah kamu kira tu hari iddah tu. Pasal apa? Jangan terlepas daripada 3 bulan tu. Dah terlepas baru teringat balik, tak boleh rujuk dah, melainkan kena akad yang baru. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha rabbakum, dan takutlah olehmu akan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu pada suruh dan pada tegahnya. Tuhan bila dia sebut cerita pasal cerai ni, dia selit masuk ayat ni, wattaqullaha rabbakum, takut pada Allah.
jangan bercerai. Implikasi ataupun kesan daripada perceraian itu ialah anak yang menjadi mangsa paling teruk. Bapa cerai dengan mak, pak boleh kahwin lain, mak boleh kahwin lain, tapi anak ni dia terkapit. Dia menjadi mangsa kepada keruntuhan rumah tangga ni. Maka Islam tak mau benda-benda macam ni jadi. Maka Allah kata wattaqullaha rabbakum, takutlah kepada Allah, dia Tuhan hampa semua. Dia tak suka benda ni, perceraian ini. Jangan buat benda ini.